Assalamualaikum semua. Hi Yasmin, hi Melvin, hi Izul89, YNWA, you're nothing without Allah. Jayang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tunggu sekejap ramai sikit, bagi ramai sikit. Yang dah masuk ni tarawih tak? Yang dah masuk ni tarawih tak? Say my name, NF Mahdia. Zizan, Assalamualaikum bro. Masya Allah. Hai Zizan. Lama tak jumpa Sihat Maddaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afi Fatihah, you never walk alone. YNWA, yes, you are nothing without Allah. Tarawih, ya Alhamdulillah. Izwan Nazari tarawih. Pre-loved book here. Hi from Penang. Hi pre-loved book here. Okay guys, sikit lagi tunggu sikit lagi Al-Farid Abraham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Farid Saleh tarawih bersama anak-anak. Alhamdulillah sama. DNS MQRI ni tanya pasal bola sepak. Janganlah bro, banyak benda lain yang lagi penting This is football. Tak nak cakap pasal bola pun kali ni. Semua boleh dengar Nurifah tanya saya apa khabar. Ya, saya sihat, Alhamdulillah. Sikit lagi. Hai Jigi Wawa. Let's start insyaAllah. Okay, let's start. Yati 69 sedih. Aiman Muhammad, kenapa sedih? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua orang dalam keadaan sihat, dekat rumah. Harapnya ramai yang dah tarawih. Kita mulakan dengan Al-Fatihah supaya sesi live kita malam ini merupakan satu sesi di mana kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah, we want beneficial knowledge. Okay? Kita mahukan ilmu yang bermanfaat. So kita mulakan dengan Al-Fatihah guys. Fahami, dalami Al-Fatihah. Jangan baca sahaja. Sebab surah Al-Fatihah ni tak pernah diberi kepada mana-mana agama lain, mana-mana kaum lain, mana-mana agama lain. Okay, Al-Fatihah ni is our weapon. Okay, supaya Allah sentiasa letak kita pada jalan yang lurus. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay guys, siapa yang ada nampak tadi saya ada repost satu video daripada Pak Nel sebenarnya. Saya ambil daripada page Aznil Haji Nawawi. Pak Nel, boleh pergi tengok siapa yang tak tengok lagi. Dan saya repost, saya tak minta izin pun dekat Pak Nel. Saya minta maaf banyak-banyak Pak Nel, saya lupa nak minta izin dekat Pak Nel untuk repost. Okay, pertama sekali saya nak minta maaf banyak-banyak. Okay, saya minta maaf banyak-banyak di atas penggunaan bahasa saya dalam post saya, dua post yang sebelum ini, di feed IG saya. Saya minta maaf banyak-banyak di atas penggunaan bahasa saya yang agak kasar, sedikit kasar. Tapi itulah, saya manusia dan saya juga saya lemah. Saya ada kelemahan. Kesabaran saya ada tahap. Saya cuba setiap hari. Benda yang saya ingatkan diri saya setiap hari, pesan Rasulullah SAW, jangan marah. Dia pernah bagi tahu kat seorang sahabat dia, dalam apa-apa keadaan jangan marah 3 kali. Tapi Nabi pun pernah marah juga, tengok pada keadaan dia. Cuma Nabi kalau marah, kita rasa disayangi lah. Amin Masdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Masdi kata dia teringin nak bawa keluar singa jalan-jalan. Bro, kalau aku ada singa aku dah bawa dah bro, pergi Baham semua. Tak adalah. Copi, salam. Waalaikumsalam. Okay, alright. So kat mana saya tadi? Okay, saya minta maaf lah terlebih dahulu atas penggunaan bahasa saya. Okay, dalam post saya tadi tu. InsyaAllah saya akan delete lah post tu.
Tapi itulah, masa tu tengah marah. Itu pun dalam keadaan ada wuduk. Bayangkanlah kalau saya tengah tak ada wuduk masa saya baca ataupun tengok video tu tadi. Okay. Guys, saya faham. Ramai sangat orang faham yang kita ni dah 40 hari lebih tak boleh keluar rumah. Tapi bukannya 100% tak boleh keluar. Okay. Saya pasti dalam pada kita semua ni cakap sibuk, dah tak tahan, dah stres, tak boleh keluar rumah dah sebulan lebih apa semua. Saya pasti dalam pada kita cakap macam tu pun mesti dalam tempoh PKP ni kita ada keluar juga, pergi ketua keluarga kan, pergi beli groceries, pergi beli barang dapur, pergi beli makanan, apa-apa yang patut. Okay, so semalam kedua hari lepas, semalam kita punya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan bahawa kita masuk ke satu fasa baru, iaitu PKPB. Okay, bersyarat. Bermula pada berapa hari bulan semua orang? Bermula pada 4 hari bulan. Hari ini adalah 3 hari bulan. Okay, belum 4 hari bulan lagi. Tapi apa yang saya tengok tadi dekat satu restoran ni, saya tak nak sebut nama lah, siapa yang tengok tu tengoklah. Satu restoran ni berpusu-pusu orang pergi beli makanan. Allahu Akbar. Takkanlah tak boleh tunggu lama sikit. Kalau kita boleh tahan sikit lagi, silap-silap boleh beraya seperti biasa, guys. Silap-silap boleh beraya seperti biasa. Okay? Saya faham dah lama duduk rumah. Saya pun sama, stres. Tapi mana time kita boleh keluar rumah, takkanlah keluar dekat laman rumah pun tak boleh ambil udara apa semua. Bersyukurlah, okay? Bersyukur. Ada ramai lagi orang dalam keadaan yang sangat-sangat teruk. Dah kena lockdown bertahun-tahun. Syria, Gaza, kaum Uyghur dekat China. Lockdown bertahun-tahun, lockdown. Guys, come on lah. You are risking other people's lives, okay? You are risking other people's lives. Bukan saya minta, tapi kalau you guys, kalau awak buat macam tu dan kena pada diri sendiri, na'udzubillah min zalik, saya tak minta. Kalau kena pada diri awak sendiri, awak yang tanggung tanpa berjangkit kepada orang lain, saya tak kisah. Sebab awak pergi cari benda tu. Namanya itu pergi mencari masalah. Saya faham. Okay? Kena keluar. And then of course dari segi ekonomi kita kerugian banyak. Saya faham juga dari segi itu. Tapi ini adalah masa untuk kita berfikir secara rasional. Kita kena berfikir secara rasional. Okay? Benda yang masuk akal. It has to make sense, guys. Saya tahu ekonomi drop. Kalau yang berpusu-pusu pergi beli makanan dekat kedai makan tu tadi, orang-orang yang yang pergi kedai tadi tu bukannya orang-orang yang selama ini bila lockdown ni, selama kita PKP ni, bukannya orang-orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Diorang tu yang sepatutnya lebih tak tahan, tak sabar nak keluar untuk pergi mencari kerja supaya dapat duit untuk sesuap nasi. Ini orang-orang yang pergi kedai ni, semua orang yang berduit. Ni semua orang yang berduit. Boleh pergi kedai beli makanan, nak bawa balik bagi makan anak isteri, keluarga. Faham, niat tu baik, murni. But if you bring back the virus, what are you going to do after that? Sebab tak nampak kan virus ni. Sebab tu jadi macam ni kan perangai, pemikiran. Sebab tak nampak virus. Cuba kalau virus tu nampak terang-terang besar kat mana kita pergi, kita nak keluar tak? Tak percaya ke ada virus, coronavirus kat luar ni? Tak percaya ke? Yang Islam ni, Yang Islam ni, sejak lahir kita ni Islam. Kita percaya dengan Allah. Kita tak pernah nampak Allah, tapi kita tahu Allah tu ada dekat situ. Sebab itu kita beriman pada Allah. Dan ini satu penyakit yang diturunkan, yang diberikan kepada umat manusia, of course lah dengan pengetahuan Allah.
takkanlah tak boleh tunggu sikit lagi. Esok 4 hari bulan kan. Ini belum betul-betul Allah. Ini baru longgarkan sikit je ni. Ini baru longgarkan sikit aja. Janganlah cepat sangat nak buka seluar tu. Jangan cepat sangat nak buka seluar tu. Sabarlah. Ini baru longgarkan sikit. Yang shopping mall boleh buka pun sebenarnya minta maaf lah, saya tak setuju. Okay, saya faham dari from the government side, dari segi negara kita perlu buka balik bisnes. A lot of people are suffering. I understand, saya faham. But at the same time, a lot of people are doing so much for mereka-mereka yang memerlukan ni, yang kurang nasib baik ni. Kita suka tengok Ustaz Abid Lu buat apa yang dia buat. Kita sokong. Kita suka tengok apa Datuk Siti Nurhaliza buat. Kita suka tengok Nur Hujan apa dia buat. Kita suka tengok semua orang lain buat apa yang boleh dibuat untuk diberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Kita suka tengok ada orang handle part tu. Okay? Kita suka tengok. So, janganlah bagi benda tu bertambah. Guys, tolonglah fikir the frontliners. Letih tau. Letih. It's very tiring. Patut orang-orang yang macam ni, yang tak faham bahasa ni, yang tak boleh nak sabar sikit lagi, yang tak boleh tunggu lagi berapa hari lagi, patut diorang ni yang suruh jadi frontliners. I want to see how you handle it. How would you handle it? Do you have any idea apa yang frontliners kita terpaksa lalui setiap hari? Do you have any idea? You don't. You don't. Fikirlah sikit. Kita ni hargai kononnya. Everyday saya tengok dekat social media. Hargai frontliners. Sayang frontliners. Frontliners ni hero. Baru bagi kelonggaran sikit, yang sepatutnya bermula esok, belum start lagi. Hari ni dah macam ni dah. Tak cek berita ke? Hari ni 2 orang lagi meninggal. Kita bukannya dah zero kematian. Kalau dah zero kematian, dah seminggu, tiba-tiba nak keluar macam ni, keluarlah. Tak ada masalah pun, keluarlah. Tak ada siapa nak marah pun. Hari ni ada kematian. Dan masih ada lagi kes-kes baru. Banyak. Kedai restoran ni pun saya tak tahu kat mana, tapi hari ni saya tengok berita, lagi 100 lebih kes. I think kebanyakannya adalah daripada Selangor. Ada 2 ke 3 zon kuning jadi zon merah balik hari ni. What is going on, guys? Come on. Come on lah. Okay, ini tanggungjawab kita semua bersama. Okay, bila saya cakap tanggungjawab bersama, dalam keadaan ni, dalam situasi ni, saya takkan dan saya tak pernah dan saya tidak mahu menyalahkan sesiapa pun 100%. Dalam hidup memang macam tu. Kita tak boleh salahkan sesiapa pun 100%. Everybody, as a society, as a community, sebagai masyarakat, sebagai sebuah negara, everybody plays a part. Kerajaan mainkan peranan, orang awam mainkan peranan, orang dalam sektor F&B main peranan, orang dalam setiap sektor mainkan peranan, saya pun main peranan, public figure semua main peranan. So semua kena share, tanggungjawab ni kena share. So bila saya cakap macam ni, saya pun ambil kesalahan ini untuk diri saya sendiri. Mungkin saya tak cukup memberi education kepada semua orang kat luar sana as a public figure. Itu salah saya. So saya dah berdosa kat situ. Okay, fine. But everyone else, you also have to do your part. You also have to do your part. Okay, janganlah macam tak pernah dapat makan mamak. Kalau tunggu lagi sikit, silat-silat kalau tunggu lagi, silat-silat kita ni semua boleh balik raya, boleh balik kampung. Cucu-cucu dah rindu dekat atuk nenek, kita semua dah rindu dekat mak bapak. Rindu kan? Sabarlah. Tuhan baru tarik sikit nikmat. Tak boleh keluar rumah je pun. Sikit je dia tarik balik nikmat. Kita bukan duduk dalam rumah tiap-tiap hari bunyi bom jatuh, tiba-tiba kena serang dengan bom, dengan Air Force. Sabar. Okay? Saya Alhamdulillah
diberikan rezeki, dibuka ruang untuk pergi menolong orang dekat luar negara, pergi ke Syria, pergi ke kem-kem pelarian orang Palestin, orang Syria, Rohingya. So Alhamdulillah saya terpilih dan itu rezeki saya dapat melihat bagaimana keadaannya. So inilah saya nak cerita. Okey, yang tak dapat pergi sana ni, ini baru sikit. Belum lagi apa kita rasa apa yang orang-orang kat luar kena ditindas di Palestin, di Syria, kaum Uyghur, bangsa Uyghur, di India, di seluruh dunia, di mana sahaja yang Islam ditindas. Ini baru sikit, guys. Tak boleh keluar rumah je. Saya tak suka marah-marah. Okay? So ini tanggungjawab semua orang. Tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab rakyat, semua orang, tanggungjawab saya sebagai public figure, semua orang, jiran saya. So saya pun ambil jugalah kesalahan. Daripada terjadi benda ini, mungkin saya tak cukup. Saya tak cukup educate, saya tak cukup post dekat saya punya social media. Saya tak cukup gunakan social media saya untuk mengingatkan semua pasal benda ni, untuk memberi pesanan begini. Mungkin saya sibuk duk post benda lain. Sibuk duk post pasal lagu baru lah, apa semualah. So itu pun saya ambil sebagai itu kesalahan saya. Tapi we have to be in this together. Saya harap yang keluar tadi ni, yang berpusu-pusu, yang berebut-rebut nak pergi beli makanan dekat kedai mamak ni, saya harap balik tu mandi. Tolonglah mandi, janganlah sentuh siapa-siapa. Sebab kita tak tahu. There could be a second wave and it could be even worse. And we might be in lockdown for years. Even longer than this. Silap-silap. Ni, kalau nak cakap pasal lockdown ni, kalau tak nak tahan masa lockdown ni, nak keluar-keluar lah. Kalau dah kena, tu lockdown, yang betul-betul lockdown tu bila dah masuk kubur. Yang dah betul-betul lockdown tu, total lockdown tu bila dah masuk kubur. Dah mati, orang dah gali kubur, tanam kita, itu betul lockdown. If you are happy, you are willing, then fine. Saya ulang sikit je lah Nabi punya kisah. Saya tak pandai sangat. Saya bukan orang pandai agama sangat pun. Saya tak pandai pun agama. Cetek sangat agama, ilmu agama saya. Tapi benda yang saya ingat lah. Ada kisah Nabi satu waktu dahulu. Benda ni saya pernah bangkitkan masa mula-mula kita kena PKP dulu ni. Masa orang bising cakap tak boleh pergi solat Jumaat. Ada seorang sahabat Nabi ni cakap pasal unta. Dia takut unta dia kena curi apa semua. Hayo ni. Assalamualaikum. Nabi cakap apa? Percaya dengan Allah, tetapi ikatlah unta kamu, tambatlah unta kamu. Memanglah kita percaya dengan Allah, tapi kena ada usaha. Have faith in Allah, but tie up your camel. Okay? Have faith in Allah, tapi janganlah letak duit merata-rata. Have faith in Allah, janganlah biar pintu kereta terbuka dengan kunci kat dalam. Have faith in Allah, tapi dengarlah cakap orang-orang atasan. Kalau tak boleh dengar cakap orang atasan, tak boleh dengar cakap government, tak boleh dengar cakap Perdana Menteri kita, dan kita tak payah ada government lah. Dah cukup baik dah kita ada Perdana Menteri yang boleh handle benda ni. We were doing very fine. Okay? So fikir frontliners what they have to go through. From my side also, kalau boleh, sebab saya rasa saya juga berhak untuk memberi pendapat, mungkin kelonggaran PKP ini sepatutnya dibuat dengan lebih the manner tu, dia punya method tu, manner tu sedikit lebih tegas. I don't know why we even had to loosen it. Kenapa perlu dilonggarkan? Saya rasa sepatutnya diketatkan. Bila nak ujung-ujung ni, sepatutnya diketatkan lagi. Patutnya diketatkan lagi, bukan dilonggarkan lagi. We were doing so well. Hari ni makin banyak kes baru. 2 orang mati. Ini bukannya tak ada orang mati lagi. And then kita agaknya dah biasa dari mula jadi benda ni sampailah ke hari ni. Kita dah biasa dengar tiap-tiap hari orang mati, dah jadi biasa. Bila 2 orang mati, kita pun celebrate. Yes, 2 orang je mati, tak ramai. Ada orang mati jugalah. Orang mati juga, 1 ke 2 orang ke 3 orang ke setengah orang ke, mati juga. Kita tak nak ada orang mati langsung pasal benda ni. Okay, so macam saya cakap tadi, dalam kes ni pun, dalam isu ni pun, I take part of the blame sebab saya mungkin tak
tak do my part properly. I didn't do it to my very best. But you also have to play your part. Okay, saya pun tak nak lama-lama orang pun bosan lah tengok saya macam ni. Saya pun tak suka marah-marah sebenarnya. It's not nice lah. It's not nice. It's not cool. Okay, saya pun tahu orang tak suka tengok saya macam ni. I'm always usually optimist and I want to spread good vibes. But bila saya rasa saya perlu bersuara, saya bersuara lah. Saya tak suka pun buat video macam ni. Airul, Assalamualaikum. Susah nak marah dah sekarang, bro. Tapi ini melibatkan satu negara kan. Ini melibatkan satu negara. Ini melibatkan nyawa orang. Sama lah yang duk sibuk cakap macam mana ni Liverpool tak angkat piala, Liverpool tak boleh nak angkat piala. Guys, ini saya bagi tahu kat penyokong Liverpool lah, bukan penyokong klub lain. Saya tak ambil tahu pasal klub lain. Penyokong Liverpool ni yang macam mana ni Liverpool. There are more important things than football. Kalau sampai saya mati, saya tak dapat tengok Liverpool angkat piala pun saya tak kisahlah. It's football. It's part of entertainment. That's my source of entertainment, recreation setiap minggu. I'm sure ramai sini rindukan bola juga kan. So kalau nak tengok bola balik, sorry masuk pasal bola pula. Nak tengok bola balik, just dengarlah cakap orang atasan. Anyway, like I said just now, saya harap dari belah atas juga, dari belah government juga mungkin boleh retweak balik PKPB ni. Do it in a more strict manner, more firm, lebih tegas lah. Lebih tegas. Dan saya rasa sepatutnya bila dah hujung-hujung ni, patutnya lagi diketatkan, bukan dilonggarkan. Alright, so nak ambil contoh sikit je lah. Mungkin ada yang lupa. Kita semua tahu macam mana tentang cerita Perang Uhud. Macam mana orang Islam boleh kalah dekat Perang Uhud. Kenapa? Sebab diorang tak dengar cakap Nabi SAW. Diorang tak dengar cakap Rasulullah SAW. Nabi kata, selagi aku tak umum kita menang, selagi aku tak bagi signal untuk turun dari Bukit Uhud, jangan turun. Tapi yang askar-askar, orang-orang Islam, Muhajirin semua ni, yang dekat atas bukit tadi ni, turun, nampak macam dah menang. Turun, kalah. Sebab tak dengar cakap ketua. Tak dengar cakap Nabi Muhammad SAW. Macam itulah kita kalah Perang Uhud. Okay? Orang Islam kalah Perang Uhud. Sebab tak nak dengar cakap ketua. So kalau tak nak dengar cakap ketua, carilah negara yang tak ada ketua. Buat negara sendiri. Tak lah guys, tak nak marah-marah. Tak best lah. Okay, so ingat, contoh-contoh dah ada. And kita belum menang guys. Macam saya cakap tadi dalam Perang Uhud tu, Nabi dah cakap, selagi aku tak bagi signal tu, maknanya kita belum menang. Selagi aku tak bagi signal untuk turun daripada Bukit Uhud, kita belum menang. Tapi degil, turun, kalah. Sama lah macam kita sekarang, kita belum menang. Perdana Menteri kita tak suruh keluar macam tu. Boleh aja order. Tadi Hanif Era, saya tengok dia komen dekat video saya tu, dia kata Mahbub ni, tersebut pula nama, sorry. Astaghfirullahaladzim, sorry. Kedai restoran tu boleh aja order. Ada Grab, bagilah kerja dekat yang Grab ni. Diorang cari kerja, diorang cari rezeki. Order je lah, kenapa nak kena keluar? Kalau yang dah keluar tu tak tahu nak jadi macam ini, dah nampak macam tu, patah balik. Carilah makanan tempat lain. And then kedai tu pun sama, kenapa buka dan tak kontrol? So semua orang main peranan. Okay, so saya harap pihak atasan kerajaan kita maybe boleh tengok balik this PKPB. Mungkin sepatutnya lebih diketatkan daripada dilonggarkan. Jangan bagi muka. Saya mengaku saya orang Melayu. Orang Melayu ni jangan bagi muka. Orang Malaysia lah. Okay, orang Malaysia. Tak semua. Ramai orang Malaysia yang baik. Saya tahu yang mendengar cakap apa semua. Ada segelintir ni. Tapi kita pun biasa dengar orang Melayu kata, apa? Nila setitik, rosak susu sebelanga. Walaupun sikit aja, tapi you can spread it to the whole country, to everyone around you. Okay, it's very simple. So sebelum saya habis, bukanlah ceramah guys, saya minta maaf banyak-banyak. I'm just concerned untuk semua orang kat luar sana tu. I'm just concerned about the many lives out there. I'm just concerned about our frontliners. I'm just concerned about our country. I'm just concerned about our children, our elderly. I'm concerned about all of you. Kalau ada nak kecam, saya kecam lah.
Selalu orang bila benda-benda macam ni, social media orang akan cakap kecam, nak kecam, kecam lah. Apa, tolong jangan kecam. Tolong jangan kecam saya, tolong jangan kecam saya. Nak kecam, saya kecam lah. Saya, kalau saya rasa benda tu tak patut, tak perlu saya cakap, saya tak cakap. Tapi saya rasa ini benda yang perlu saya cakap. Okay? So, ingatlah yang dekat luar sana, terima kasih Maz KB94. Tarik nafas. Tarik nafas, tarik nafas. Yes. Alhamdulillah, masih boleh bernafas. Saya masih boleh bernafas, saya masih boleh tarik nafas. So, kita semua ni yang masih boleh bernafas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila tak ada masalah, jangan pergi cari masalah. Okay? Sebelum saya akhiri, yang beragama Islam, doakan untuk semua orang. Tak kira kaum, bangsa, agama, warna kulit, bahasa apa sahaja, di mana pun. Buat baiklah dengan semua orang. Tak kira bangsa, agama, kulit, tempat mana-mana pun. Okay? Ingat tu. Dan ingatlah, yang beragama Islam ni, Nabi Muhammad dah beritahu ciri-ciri ataupun karakter agama Islam ini, yang benda yang selalu kita lupa. Especially saya ingatkan diri saya terlebih dahulu. Bersederhana. Buat apa-apa bersederhana lah guys. Bersederhana. Ingatlah tu. Bersederhana dalam apa sahaja yang kita buat. Jangan terlebih, jangan terkurang. Jangan terlebih, jangan terkurang. Bersederhana. Buat apa-apa pun. Samalah macam beribadah pun. Kalau kita pun kita nak dapatkan apa pahala daripada Allah apa semua. Tapi itu tidak bermaksud kita sujud dekat Allah 24 jam sehari sampai kita lupa tentang orang-orang keliling kita. Kita lupa dengan anak bini kita, kita lupa dengan jiran-jiran kita lupa dengan kawan-kawan kita. Sebab menjaga kita punya relationship dengan manusia, dengan binatang, dengan pokok, dengan lautan, dengan tanah, dengan apa-apa pun sahaja, itu sebahagian dari Islam. Itu sebahagian daripada menjaga relationship, hubungan kita dengan Allah. Okay? Alright. So, satu lagi saya nak ingatkan, bila saya cakap bersederhana ni, dan saya cakap tadi semua orang mainkan peranan, yang keluar tadi ni pun, macam saya cakap tadi, saya tak nak salahkan 100% pada sesiapa pun. Tak ada siapa pun yang bersalah 100%. Yang keluar rumah tadi ni pun, yang dekat rumah tu, isteri ke anak ke, ingatkanlah. Cakap, tak payahlah, ayah ke ibu ke, tak payah keluar cari makanan. Kita makan kat rumah je. Kita tunggulah sikit lagi. Mana tahu boleh raya. Kalau kita tahan sikit lagi. Ya, saya tak sempurna guys. Saya banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah setiap hari saya bangun, Allah bagi saya peluang untuk improve diri saya. Untuk bersihkan hati saya. Untuk betulkan kesilapan-kesilapan saya yang lepas, untuk perbaiki kelemahan-kelemahan saya. Okay, I'm not perfect. Saya banyak kelemahan. Orang nak tegur-tegur lah, orang nak kecam-kecam lah. Saya terima dengan baik, Alhamdulillah. So guys, please, hopefully kita semua bersabar sikit lagi. Bersabarlah semua, bersabar. Okay. InsyaAllah kalau kita bersabar, we do this together. Patuhi arahan. Saling bantu-membantu. Support semua orang. Support our local business. Support orang-orang kita. Mana ada rezeki lebih, tolong bagi pada yang memerlukan. If we can do this, we can get out of this sooner rather than later. Okay, we can get out of this sooner rather than later. Assalamualaikum, Muhammad Uthman, my brother from Syria. These people here, Masya Allah, Muhammad, you came in when I'm like this, I'm so sorry. Muhammad Uthman, Masya Allah, I miss you bro. Kawan saya, my brother from Syria. Saya pergi masuk Syria, jumpa dia, keadaan kat Syria teruk gila. Bertahun-tahun lockdown guys. Ini baru 40 hari, Tuhan tarik sikit je. Saya tahu kita semua rindu banyak benda. Everybody misses a lot of things. But it takes a lot of patience, okay? Nak benda baik, orang kata apa? Nak benda baik, kena tunggu. Kena bersabar sikit, okay? Alright, saya tak nak lama-lama. Esok hari Isnin, ada yang dah kena masuk kerja kan? Itulah, saya doakan. Sebab saya tahu ada yang concern, ada yang komen dekat saya punya post feed IG. Ada ibu bapa yang agak concern, yang agak risau, sangat risau dan takut nak pergi office sebenarnya. Sebab ada anak-anak kat rumah kan. Satu is mak ayah ataupun ibu bapa yang dua-dua bekerja, terpaksa bekerja, tak boleh nak hantar, tak berani nak hantar anak-anak ke pengasuh ataupun tadika ataupun taska. It's a problem. Something has to be done. Majikan harus lebih berhati perut. And kalau pergi kerja pun, balik kena
berhati-hati, tak boleh nak peluk anak apa semua. Hi Bonaventure. Sorry dah terlepas. Okay, so saya tahu ramai yang esok dah kena masuk kerja. Ramai yang anak-anak pun ada yang bersekolah online. Anak-anak saya setiap hari sekolah online. So it's quite late. I want everyone to have a good rest tonight. Saya minta maaf banyak-banyak. Video saya lain sikit kali ini. Tapi kalau ini dapat memberi kesedaran, kalau ini benda yang baik, saya share. Dan dapat memberi kebaikan kepada semua orang. Saya doakan apa yang kita cerita hari ini, apa yang saya dapat kongsi dengan anda hari ini merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Allahu Akbar, sorry. Okay, kita support masing-masing, kita jaga diri semua orang. Ni kawan saya seorang ni, Aiman Amsyah. I can't see my newborn baby. Harap kita semua main peranan. Look at this guy, this brother, this friend of my brother, Aiman Amsyah ni. Dia tak separate dengan isteri sebab isteri dia kebetulan kat tempat lain bekerja ke apa. He can't see his newborn baby. Tak dapat tengok anak. Saya tahu ramai bapa tak dapat nak tengok anak time ni sebab mungkin terpisah jauh apa semua kan. So tolonglah, kesianlah orang-orang macam ni. Jangan berhati perutlah sikit. Fikirlah pasal orang lain. Okay? Think common sense. Dalam Islam bersederhana. Dan dalam Islam ini sebenarnya apa-apa keputusan kita buat, dia kena make sense. Islam mengajar kita untuk critical thinking kita make sense. Biarlah masuk akal apa yang kita buat. Masuk akal, memanfaatkan orang lain dan tak menyusahkan orang lain. Okay? Alright, ramai suruh saya save IG live ni. Saya cuba insyaAllah. Lately ni phone saya problem. Setiap kali saya buat IG live, saya nak save tak boleh. Okay? Saya cuba insyaAllah. Okay, saya doakan yang baik-baik untuk semua orang. Dan kita semua doakan yang terbaik untuk semua orang. Bersederhana dalam apa saja yang kita buat. Mengingatkan sebab kita ni manusia, sentiasa lupa. Dalam Quran pun dah bagi tahu yang kita ni, hati manusia ni Allah buat bagi berdolak dalih. Hari ni okey, esok tak okey, esok okey, hari ni tak okey, semalam okey, hari ni tak okey. Kita ni pelupa. Tuhan dah bagi sifat tu pada manusia. So mengingatkan itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik, yang ingat mengingatkan. Okay, semua orang nak keluar. Hopefully if we can do this together, dengar cakap orang atasan semua, follow the rules apa semua, we can do this, we can get out of this sooner rather than later. Dan saya minta, bukan saya nak memandai-mandai ya, saya tak fikir pun saya pandai ke apa, ke saya ni banyak kekurangan. Bukan saya nak memandai-mandai ke apa, tapi saya harap kerajaan kita pun dapat melihat balik, tengok balik PKPB ni. Mungkin kalau boleh ketatkan sikit lagi apa semua. Check balik. Alright, thank you so much semua. Doakan untuk semua orang yang terbaik. Doakan saya. Minta maaf, I'm sorry about language saya dalam post saya yang sebelum ni. I will delete that post. Sorry about my language. Saya minta maaf banyak-banyak. Astaghfirullahalazim. Doakan yang baik untuk semua-semua. Doakan saya menjadi orang Islam yang lebih baik, dan saya doakan semua orang di sini menjadi Islam, seorang muslimin muslimat yang lebih baik. Berjaya dunia akhirat untuk semua orang. Semoga kita semua diberi kekuatan, semoga kita semua diberi kesihatan yang baik, semoga kita semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, dan insyaAllah we will come out of this stronger as a better nation. Support masing-masing, okay? Jangan lupa jenguk-jenguk jiran kita, ahli keluarga kita. Jangan lupa jenguk-jenguk, video call, tanya khabar kawan-kawan yang duduk seorang apa semua. Okay, mana ada rezeki lebih, kita share. Alright, kita baca Al-Fatihah dan Ayatul Kursi kalau boleh, sebelum tidur malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up, guys? You there? Hey, do me a favor. You see that nice little cute button on your right? Press it together. Now, 3, 2, 1. Boom. You just made the best decision of your life. Good job. I'll see you in my next video.